Okey, hari ini kita akan masuk ke tajuk yang seterusnya dalam matematik tingkatan 3 iaitu bab 4, lukisan berskala. Okey, apa tu lukisan berskala? Jom kita tengok. Lukisan berskala ni kalau anda tengok dekat dalam buku teks muka surat 89 dia ada apa? Lukisan berskala ialah satu lukisan atau lukisan sesuatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan itu adalah berkadaran dengan ukuran objek. Okey, macam mana yang dikatakan berkadaran tu? Jom kita tengok dekat latihan 4.1a. Uji minda 4.1a. Okey, dekat sini dia bagi satu objek iaitu objek ABCD. E yang mana yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Jadi kita nak tahu antara rajah 1 sampai rajah 6 ni, yang mana satu adalah lukisan berskala bagi objek ABCDE. Okey, macam tu. So, kita ambil, kalau dekat sini macam mana kalau nak tentukan mana satu rajah yang rajah yang merupakan lukisan berskala bagi objek ABCDE, kita kena ambil dua sisi yang kita mudah nak kira. Yang kita mudah nak tentukan. Jadi contoh dekat sini, kalau antum tengok dekat dalam buku teks ni, muka surat 89 ni, dekat objek ABCDE. So ABCDE ini adalah objek dan rajah 1 sampai rajah 6 ini adalah dia punya image. Jadi kita nak tahu antara ke-6 rajah semua ni adakah semuanya lukisan berskala bagi objek? Jadi kita nak tahu. Okey, pertama sekali cari dua sisi yang kita boleh kira dengan mudah. Contoh kita ambil sisi AB yang mana panjang dia adalah 2 unit. Panjang dia 2 unit. Okey, kemudian kita ambil pula panjang AE. Panjang AE ialah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit. Jadi, bila dia kata berkadaran, maksud dia kita kena tulis panjang sisi ni dalam bentuk kadaran, iaitu 2/6 dalam bentuk kadaran. 2/6. Jadi, nak tahu mana satu antara rajah 1 sampai rajah 6 ni ialah image bagi ataupun lukisan berskala bagi objek ABCDE, kita kena ambil sisi yang sama yang kita kira tadi dekat objek, kita kena kira juga dekat gambar rajah. Dekat rajah 1 sampai 6 ni. Okey, jadi kita tengok rajah 1. Rajah 1, sisi AB pada rajah 1 yang ni. Okey, yang ni kan. Sisi AB pada rajah 1 yang ni sebab kedudukan yang sama. Okay, jadi kita kira lah berapa panjang sisi dia. 1, 2, 3. 3. Okey, jadi dia berkadaran dengan 2 dengan 3. Okey, kemudian yang panjang AE pula. AE dia dekat rajah 1 yang ni. Okay, berapa panjang dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk sisi AE pada rajah 1 ialah 9. So dekat objek 6, dekat rajah 1 9. Kita akan tulis macam ni. Okay, bila dah tulis macam ni, bila dia sudah berkadaran, maksud dia nilai hasil darab atau bahagi jawapan hasil kadaran ni dia mesti sama ada darab atau bahagi, jangan nombor yang sama, bukan nombor yang sama. Okay, jadi bila dia berkadaran, kita kena tengoklah. Okey, 2. Kita boleh darab atau bahagi dengan berapa dapat 3? Okey, tak ada kan? So, tak ada. Jadi, tak boleh buat apa-apa. Sama juga. 6 kepada 9. Ada tak? 6 darab ke 6 bahagi ke dapat jawapan 9? Tak ada. Okey, so tak ada. Bila tak ada, maksud dia rajah 1 ni bukan lukisan berskala bagi objek ABCDE. So, dia bukan lukisan berskala LB, lukisan berskala. Macam tu. Okey, kemudian kita tengok pula pada rajah yang kedua. Rajah yang kedua, panjang AB dia 1. Panjang AB dia 1 unit. Panjang AE dia 3 unit.
Okay, panjang AE dia 3 unit. Jadi kita akan tulislah untuk rajah 2. Kita akan tulis benda yang sama macam kita tulis dekat atas ni. Kita akan tulis objek 2/6. Kalau rajah 2, panjang AB dia 1. So 2 dia berkadaran dengan 1. Kemudian 6, panjang AE 6, panjang AE dekat rajah 2 ni 3. So 3. Jadi kita dekat sini kita boleh cubalah. Kita tengok 2/1. 2 darab atau bahagi dapat 1. 2 bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2. 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. So boleh kira. 6 kena bahagi dengan 2. Sebab kadaran dia atas dan bawah mesti sama operasi dia dan nombor yang sama. Kalau atas bahagi 2, bawah pun kena bahagi 2. Jadi bila 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. So betul lah. Jadi bila betul, maksud dia kat sini adalah lukisan berskala. Jadi rajah 2 ni adalah lukisan berskala bagi objek A, B, C, D, E. Jadi kita akan buat macam tu seterusnya untuk ke semua-semua rajah untuk kita tentukan. Antara kesemua rajah 1 sampai 6 ni, rajah buat yang mana yang merupakan lukisan berskala bagi objek A, B, C, D, E. Kita tengok rajah 3. Kita tengok contoh yang terakhir. Rajah 3. Rajah 3, sisi AB dia 1. Sisi AB dia 1 macam rajah 2 tadi. Kita tengok rajah tengok pula sisi AE. AE dia ialah 1, 2, 3, 4. 4 unit. Jadi kita buat macam tadi untuk rajah yang ketiga. Rajah yang ketiga, objek 2/6. Sama dengan sisi AB dia 1. So 2/1. Tadi 2/1 kena bahagi dengan 2. Tentu tengok. Lepas tu tengok pula dengan dia punya sisi AE. AE pada objek ialah 6. Tapi AE pada rajah 3 ialah 4. 6 bahagi 2 boleh dapat 4 tak? Tak boleh. Bila atas boleh tapi bawah tak boleh, dia tak dikira sebagai lukisan berskala. So rajah 3 ni bukanlah lukisan berskala bagi objek A, B, C, D, E. Macam tu. Itu cara kita nak tentukan yang mana satu adalah lukisan berskala bagi sesuatu objek. Kita kena tengok sebab lukisan berskala ni dia mesti berkadaran. Kemudian kita nak mentafsir skala lukisan berskala. Maksud dia kita dah ada satu lukisan, kita ada objek. Kita nak tahu lukisan berskala ni dilukis dengan skala berapa daripada objek. Macam tu. Adakah lukisan berskala ni lebih kecil daripada objek? Adakah lukisan berskala ni lebih besar daripada objek? Kita akan tengok macam tu. Jadi kita ada formula. Formula dia ialah skala per dengan skala sama dengan ukuran lukisan berskala ataupun image bahagi dengan objek. Ukuran objek. Yang mana image per objek ni kita kena tulis dalam bentuk nisbah, iaitu kita nisbahkan sebagai R nisbah O ataupun image dinisbahkan dengan objek. Jadi kita Jadi kita akan tulislah contoh 2 skala 2 unit image bersamaan dengan 4 unit objek. Macam tu. Tapi secara umum kita akan tulis dalam bentuk 1/n. Yang mana nilai n ni yang kita nak cari. Jadi satu unit image bersamaan dengan n unit objek. Nak faham kita tengok kepada contoh. Tengok kepada contoh. Tengok kepada contoh. Contoh dekat sini dia dah bagi satu formula, iaitu ukuran lukisan berskala dia per dengan ukuran objek. Jadi I image per dengan objek O. Jadi dia sama juga dengan 1/n. Dia sama. Bila kita tulis satu nisbah dalam bentuk kadaran, dia akan jadi dalam bentuk pecahan. Macam tu. Jadi kita tengok dekat contoh 2 ni. Contoh 2 ni dia bagi 2 gambar rajah. Yang mana objek
PQRS. Okey, PQRS ini ialah objek, manakala P, Q, R, S ni adalah lukisan berskala ataupun image dia. Jadi kita nak tentukan skala dia, kita ambil mana-mana sisi daripada objek dan juga image. Satu sisi daripada objek dan image atau sisi yang sama. Contoh nak ambil PS pada objek. Jadi kita kena ambil PS juga pada image. Jadi contoh kita ambil PS. PS pada objek berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit. PS adalah 6 unit objek. Panjang PS dia 6 unit. Okey, kalau panjang PS pada image adalah 3. Jadi kita akan tulis dekat sini, panjang sisi ataupun ukuran image adalah 3 per dengan ukuran objek. Ukuran objek 6. Jadi sama dengan 1 per N. Yang mana N ni kita nak tentukan sama ada image dia tu besar atau kecil. Jadi kita akan tengok N berapa? Tu kita boleh darab silang. Nak darab silang. 3N, 3 darab N dan 6 darab 1. Jadi 3 darab N sama dengan berapa? 3N. So 3 darab N sama dengan 3N. Dan 6 darab 1 sama dengan 6. So N sama dengan 6. 3 ni kita bawa pergi belakang. Tadi operasi kita darab kan. 3 kita darab dengan N. So kita akan dapat 3N. Bila kita nak bawa 3 ni pergi belakang, operasi darab tadi dia berubah. Dia akan jadi bahagi. So 6 bahagi 3. N jadi berapa? 6 bahagi 3 sama dengan 2. So nilai N dia adalah 2. Bila nilai N dia 2, kita akan buat macam ni lah. Bila nilai N dia 2, kita akan buat macam ni. So, dia punya skala dia akan jadi 1 per N dia apa? 2. 1 per 2. Maksud dia skala dia, kita tulis dalam bentuk nisbah iaitu 1 dinisbahkan dengan 2. 1 dinisbahkan dengan 2. Okey, macam tu. Atau, nak buat cara yang awal tadi. 3 per 6 sama dengan 1 per N. Okey, 3 nak dapatkan, nak bagi jadi 1. Kena buat apa? Kena bahagi dengan 3. Jadi bawah pun kena bahagi 3. Jadi 6 bahagi 3 kita akan dapat 2. So N dia 2. Jadi 2 kita nampak lebih besar daripada 1. Bila lebih besar daripada 1, tengok dekat buku teks muka surat 91 dia ada bagi, bila nilai N dia lebih besar daripada 1, maka saiz lukisan berskala ataupun saiz image jadi lebih kecil. Kita boleh nampak dekat sini. Saiz image ni adalah image adalah dia lebih kecil. Jadi bila N dia lebih besar daripada 1, saiz image dia jadi kecil. So 1 per N, N dia 1 per 2, N dia 2. Jadi 1 per 2. Sama dengan kita tulis dalam bentuk nisbah iaitu 1 nisbah 2. Sama. Kita ada dua kaedah. Nak darab silang ataupun nak terus bahagi. Sebab bila kita nak bahagi, kita tengoklah. Kalau 3 kepada 1, so 3 bahagi berapa dapat 1? 3 bahagi 3. Jadi kalau atas 3 bahagi 3, bawah pun kena bahagi dengan 3. Okey, macam tu. Okey, itu contoh yang kedua. Tengok contoh yang ketiga. Kita nampak dekat sini. Objek KLM. Objek ialah KLM. Dan lukisan berskala dia K, L, M, yang ni adalah image. Objek dengan image. Kita tengok saiz dia. Kita nampak saiz image lebih besar daripada objek. Bila saiz image lebih besar daripada objek, maksud dia nilai N dia berapa? Okay, yang tu yang kita nak tengok. Okay, jadi kita tengok satu-satu. Kita ambil satu sisi yang kita nak kira. Contoh kita nak ambil sisi KL ataupun nak ambil sisi LM. Tak ada masalah. Kalau ambil sisi KL, dekat objek sisi KL dia berapa? 1, 2, 3. Dekat objek sisi KL dia 3. Manakala sisi KL pada image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, 9. Jadi guna formula yang kita belajar tadi tu. S ataupun skala sama dengan image per objek
yang mana kita boleh samakan dengan 1 per n. Okey, bila image dia 9, objek dia 3. Dan kita nak cari nilai n. Bila nak cari nilai n, kita boleh buat darab silang. 9 darab n, 3 darab 1. Jadi 9 darab n sama dengan 9n. 3 darab 1 sama dengan 3. Kita nak cari nilai n. So kita bawa 9 ni pi belakang ataupun pi ke dekat dengan 3. Dia akan jadi n tu kita akan jadikan dia bahagi. So 3 bahagi 9. Okey, n sama dengan 1 per 3. N sama dengan 1 per 3. Sebab 1, 3 bahagi 9, jadi akan jadi 1 per 3. So, ni bila nilai n 1 per 3, kita akan tulis skala sama dengan 1 per 1 per 3. So, skala ditulis dalam bentuk nisbah. Jadi, 1 dinisbahkan dengan 1 per 3. Macam tu. Atau kita boleh guna cara cara yang kedua tu. Cara yang kedua tu macam mana? Kita buat secara kadaran. Iaitu kita ambil, okey, tadi kita kata 9 per 3 sama dengan 1 per n. Okey, 9 nak ke 1, kena bahagi 9. Jadi bawah pun kena bahagi 9. 3 bahagi 9 akan dapat 1 per 3. Okay, kita nampak 1 per 3. Bila n sama dengan 1 per 3, maksud dia n tu lebih kecil daripada 1. Dia kurang daripada 1. Bila kurang daripada 1, maksud dia image lebih besar. Image lebih besar daripada objek. Jadi bila 1 per n dia 1 per 3, kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. Itu macam yang kita tulis awal tadilah tu. 1 sama dengan 1 nisbah 1 per 3. Kita boleh tulis macam tu. Ini jawapan dia. Macam itulah. S sama dengan 1 per 1 nisbah 1 per 3. Macam tu. Okey, tengok. Tadi objek lebih kecil, sekarang objek lebih tadi image lebih kecil, sekarang image lebih besar. Okey, itu kita kira kotak. Kita kira unit. Okey, sekarang kita nak kira panjang. Dia bagi panjang. Tengok. Kotak penggunaan kotak yang sama. Okey, tengok. Panjang QR 3 dekat objek. Tapi dekat lukisan berskala pun dia guna 3 kotak. Cuma kotak pada lukisan berskala lebih besar. Okey, bila lukisan berskala lebih besar, kita tengok objek dekat sini, dia guna grid 1 cm. Lukisan dia lukis atas 1 grid segi 4 sama 1 cm. Maka panjang Q ke panjang satu kotak ni adalah 1 cm. 1 cm. Lepas tu kotak yang kedua pun 1 cm. Kotak yang ketiga pun 1 cm. Jadi jumlah panjang sisi QR ni ialah 3 cm. Sebab apa kita ambil QR? Sebab dia lebih mudah untuk kita kira. Jadi panjang QR ialah 3 cm. Kita tengok pula dekat lukisan berskala. Dekat sisi QR juga. Sisi QR pada lukisan berskala. Dekat sini dia guna grid segi 4 sama 2 cm. Maka panjang satu kotak kecil ni ialah 2 cm. Jadi yang ni satu kotak sama dengan 2 cm. Kotak kedua pun 2 cm, kotak ketiga pun 2 cm. Jadi jumlah panjang QR pada image ataupun pada lukisan berskala, panjang dia berapa? 2, 4, 6. So 6 cm. Okay, jadi kita gunalah. Kita buat macam tadi. Skala sama dengan image per objek. Yang mana sama juga dengan 1 per n. Jadi image berapa? 6 cm. Per dengan objek 3 cm. So kita akan dapat 1 per n. 1, okey, 6 nak ke 1. Kita akan kena bahagi 6. 3 pun kena bahagi 6. Sebab atas bahagi 6, bawah pun kena bahagi 6. Jadi 3 bahagi 6 kita akan dapat berapa? 1 per 2. So 6 bahagi 6, 1. 3 bahagi 6, 1 per 2.
Jadi nilai N dia lebih kecil daripada 1. Bila lebih kecil daripada 1, maksud dia image dia lebih besar daripada objek. Kita boleh nampak dekat sini, objek kecil lagi daripada image. Image lebih besar. Jadi kita akan tulis dalam bentuk nisbah. Skala kita akan tulis dalam bentuk nisbah, iaitu 1 dinisbahkan kepada 1/2. Kita akan tulis macam tu. Ataupun kita nak buat kaedah darab silang pun tak ada masalah. 6/3 sama dengan 1/n. Kita darab silangkan dia. 6 darab n, 3 darab 1. Jadi 6 darab n sama dengan 6n, 3 darab 1 sama dengan 3. N kita akan dapat 3/6, iaitu sama juga dengan 1/2. Macam tadi kita dapat 1/2. Jadi bila nilai n sama dengan 1/2, skala kena tulis dalam bentuk 1/n. N kita 1/2. So tulis balik 1/2 dekat tempat n. Dan juga kita last kali baru kita tulis dalam bentuk nisbah, iaitu 1 dinisbahkan dengan 1/2. Macam tu. Tu jalan kira dah. Kalau dia bagi skala macam tu dia. Kalau kita boleh tengok nak kira skala guna skala pada grid lukisan. Ataupun kita nak tengok pada panjang objek dan panjang image tu sendiri. Okey, kita tengok contoh yang kelima. Contoh yang kelima, dia bagi satu objek yang kita tak tahu nak kira kat mana sisi yang mudah untuk kita kira. Kita tengok dekat sini macam ada yang kecil, ada yang lebih besar, lagi ada sisi yang ada panjang yang macam setengah ni. Okey, jadi bila susah kita guna grid. Kita tengok grid pada objek 1 cm. Ni, grid pada objek dia guna grid segi 4 yang saiz dia 1 cm. Manakala grid lukisan grid segi 4 sama pada lukisan berskala dia guna 0.5. Jadi kita boleh ambil terus dekat situ, iaitu skala sama dengan grid image per dengan grid objek. Grid lukisan pada lukisan berskala dengan grid segi 4 sama pada objek. Sama dengan 1/n. Okey, grid pada image ialah 0.5. Grid pada lukisan sama dengan 1. Jadi kita akan samakan dengan 1/n. Okey, so kita nak darab silang atau nak buat kadaran, tak ada masalah. Kalau kadaran, kita akan buat macam ni. 0.5 berapa? Nak darab atau bahagi dapat 1? Kena bahagi. So bahagi 0.5. Bahagi 0.5. 0.5 bahagi 0.5 kita akan dapat 1. So 1 bahagi 0.5 kita akan dapat 2. 1 bahagi 0.5 kita akan dapat jawapan dia 2. So 1/2. Jadi nilai S ataupun nilai skala dia ialah 1/2, yang mana kita boleh tulis dalam bentuk nisbah 1 dinisbahkan dengan 2. Okey, kalau nak buat kaedah darab silang 0.5/1 sama dengan 1/n. So kita darab 0.5n. 0.5 darab n dapat 0.5n. 1 darab 1 sama dengan 1. Jadi kita nak tahu 1, nak tahu nilai n, 1 kena bawa 0.5 ni pergi belakang, dia akan jadi bahagi. So 1 bahagi 0.5, kita akan dapat nilai n dia 2. So 1 skala kena tulis dalam bentuk 1/n. So skala sama dengan 1/n. N dia berapa? 2. Jadi kita tulis pula dalam bentuk nisbah 1 dinisbahkan dengan 2. Macam tu. Itu jawapan dia. Jadi itu adalah skala bagi lukisan berskala. Kalau kita tak boleh nak cari pada objek ataupun pada lukisan, kita boleh ambil pada grid yang digunakan. Grid segi 4 sama yang digunakan untuk melukis objek dan lukisan berskala. Okey. Okay, kemudian nanti kita akan masuk kepada soalan. Kalau dia bagi satu soalan yang tak ada lukisan, macam mana kita nak kira? Yang tu kita akan belajar minggu hadapan.